Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so hari ni kita cuba buat awal sebab nanti tengah hari cikgu ada hal sedikit. Okay, so kita tengok fungsi trigonometri. Tajuk kita pada hari ini, kalau awak tengok, iaitu tajuk yang ke-6. Okay, iaitu hari ini 9/8/21. 2021. Okay, kalau awak tengok kat sini, fungsi trigonometri ni, bila awak belajar sebenarnya? Okay, cikgu dah check dah semasa dia 1, 2, 3. Okay, cikgu dah check. Yang ketara sangat adalah semasa awak tingkatan 3 awak dah belajar sebenarnya. Secara amnya. So, jangan katalah tajuk ni payah. Sebenarnya tajuk ni telah dipelajari. Okay, telah dipelajari. Cuma apa? Cuma ada sedikit penambahan. Okay, ada sedikit penambahan. Itu sahaja. Okay, sebab yang kita nak belajar dalam matematik tambahan ni biasanya ada sedikit penambahan, ada teori, ada formula. Okay, itu sahaja. Okay, daripada apa yang belajar. So, kita tengok apa yang kita belajar dulu agak-agak. Okay, apa yang kita belajar dulu berkenaan dengan nisbah trigonometri yang menyebabkan kita kena belajar balik. Tajuk dia perkataan trigonometri. Cuma ada fungsi. Fungsi. Okay, yang ini nisbah. Kalau awak tengok kat sini, yang ini adalah nisbah. Okay, so kita tengok apa yang awak belajar dulu. Okay, kalau awak tengok, awak belajar dulu. Kalau mungkin cikgu awak guna so, cah, tua. Betul tak awak guna benda ni? Ada kaedah lain lagi nak guna benda ni? Cikgu nak pasti cikgu awak ajar macam mana kaedah dia. Okay, so bila kita ada 90 kat sini. Okay, so sudah ada sudut kat sini. Okay, yang ini hash, hypotenuse okay. So, depan hypotenuse adalah apa? Oppose. Okay, bertentangan. Ini adalah bersebelahan, adjunction. Cikgu guna SOH, cah CAH. Okay, dan tua. Biasanya orang pakai ni lah, biasanya. Okay, kalau bahasa Melayu cikgu dah pasti sebab biasanya, tak kira lah awak ambil PM dia, DLP ke tidak, biasanya pakai yang ini biasanya. Okay. Okay, so yang seterusnya. Okay. Yang seterusnya kalau anda perhatikan apa yang awak belajar dulu, iaitu sinus, kosinus, tangent. Awak belajar dulu sinus, kosinus, tangent. Okay. Sinus, kosinus ataupun sinus, cosine, tangent. Okay, ada yang sebut cosine, ada yang sebut kosinus, whatever lah. Okay, so tangent. Yang berkenaan dengan apa? Sudut. Tirus. Apa maksud sudut tirus? Sudut kita ada berapa jenis sudut? Ada 4 Ingat tak sudut ada 4 jenis? Yang pertamanya adalah sudut apa? Sudut tirus. Sekejap ada lagi. Okay. Kita ada 4 jenis sudut. Yang pertamanya tirus. Yang keduanya tegak. Kita recall balik. Sebab dia main dengan sudut yang dulu kita belajar Tegak masa dia kata 3. Okay, lepas tu tegak apa? Cakah. Lepas cakah? Reflex. Okay, reflect. So jangan kata tajuk fungsi trigo ni payah, senang benarnya. Sebab ada dah apa yang awak belajar semasa form 3 dulu.
Okey, so apa yang awak belajar? Kenapa kita belajar bab ni? Okey, ni sebuah bla 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 bla. Okey, yang bacalah sendiri. Okey. Kalau dalam matematik dia melibatkan sudut dongok dengan sudut tunduk. Okey. Kalau dalam matematik lah. Okey. Cuma kat sini kita lebih kepada sedikit apa? Ada orang atau barang? Tak kereta. Okey, sedikit apa? Sedikit detail lah. Okey, lebih detail yang kita belajar dalam MMAT nanti. Okey, ni lah contohnya. Okey, sudut dongok. Okey. Yang ini sudut apa? Ni lah. Ni yang cikgu sebut ni. Ni hash. Ni O. Okey, cikgu tulis kat. Okey, sini hash. Sini O. Sini A. Okey. So, sudut kat sini 90 lah. So, banyak ni asas dah. Asas yang kita nak penafasi sudut. Okey, kita boleh buktikan menggunakan petok. Okey, nak cari skala dia. Okey, kat sini lah cikgu kata tadi. Okey, so, okey, iaitu S sama dengan sudut sisi bertenang iaitu apa? O bahagi dengan hash. Opus bahagi dengan hypo. Kalau kosinus ataupun cosine, iaitu kita cah C A bahagi dengan hash. Tangent tua, iaitu apa? O bahagi dengan A. Okey, kadang-kadang tangent ni yang kita belajar. Okey, tak silap cikgu ada nota kat sini nanti. Okey, apa maksud tangent kat sini? Katakan tangent theta dalam sudut iaitu apa? Iaitu sin theta bahagi dengan cos theta. Maknanya tangent. Okey, maknanya tangent. Okey. Tak percaya cikgu buktikan menggunakan ni. Okey. Sin bermaksud O bahagi dengan hash. Okey. O bahagi dengan hash. Okey, takut tak nampak. Kita zoom sikit. Woi, hilang. Ya. Lagi kita tak apa sebab awalnya. Benda? Ya. Lepas habis ni? Tak, kalau dia nak uji bila-bila. Tapi abang tu Okey, sorry ada gangguan sikit. Okey, iaitu cos kat sini adalah A bahagi dengan hash. Okey, A bahagi dengan hash. Macam biasalah. O per hash bahagi dengan apa? A per hash. So balik up. Balikkan dia. Hash per A. Okey, so cross akan dapat apa sini? O per A kat sini. So O per A lah. So tangent sebenarnya adalah sin bahagi dengan cos. Sebab tu yang kita belajar dulu semasa apa? Semasa menengah rendah iaitu di kata 3 dulu, dia berkenaan dengan nisbah. Nisbah ni kalau kita tengok nisbah belakang ni. Okey, nisbah adalah pecahan kan? Okey. Cikgu nak khabar bahawa awak dah belajar dah sebenarnya benda ni. Okey. Sebenarnya dah belajar dalam buku teks form 3. Okey, masa ni payah sikit lah kita nak belajar. Siapa yang nak ni boleh cikgu akan boh dalam tu, awak boleh tengok. Siapa nak lah. Siapa nak beritahu, cikgu akan boh dalam tu. Okey, kalau tak boh tidak ada masalah. Okey, so tu banyak. Ini adalah bentuk nisbah belaka. Awak dah belajar dah sebenarnya mencari apa? Mencari sudut. Sama juga nanti dalam MMAT nanti. Cuma ia lebih advance sikit lah. Tu cikgu hanya pergi sepitah lalu lah kat sini. Dia nisbah kat sini So jangan kata trigonometri ni dah belajar lagi. Belajar dah. Buktinya adalah buku teks tingkatan 3 bab 5. Ni. Okay, ni ada juga nanti. Ni yang panggil sudut apa? Sudut apa ni? Ni cikgu panggil dia apa? Special. Okay, special. Siapa pakai kalkulator warna putih, dia boleh bagi jawapan dia dalam search yang ni boleh bagi jawapan ni. So tak perlu hafal dah. Okay, mungkin masa dia kata 3 awak tu cikgu awak suruh hafal Mana dia? Ni. Iaitu bila sin 30 1/2, bila sin 60 square root 3 ataupun set 3 bahagi dengan 2. Set sebenarnya dah belajar dah. Set tau. Okay.
So indeks dengan log tu maknanya dah belajar dah secara umumnya. Mungkin kita dah guna buku teks kot. Okey, yang seterusnya sin 45 bermaksud satu bahagi dengan sek 2 ataupun punca kuasa 2, whatever lah. Okey. So ni lah keadaan dia. So sebenarnya awak dah belajar dah benda ni. Dah belajar dah. Cuma kita tambah sikit lah. Kita ada cosine, secant. Okay, kita akan tengok nanti kita akan ada 3 lagi penambahan. Awak dah belajar dah 3 ni. Ada lagi penambahan dia. Okay, so begitu juga ni. Sin 45 tambah cos 45 sebenarnya boleh tekan kalkulator. Tapi syaratnya apa? Tanpa menggunakan kalkulator. So ni jawapan dia. Okay. So yang seterusnya. Okay, cari nilai. Okay, yang ini yang kita belajar. Yang ini secara tak sengaja kita belajar dalam apa? Sukatan membulat. Betul tak? Okay. Okay, 1 degree bersamaan dengan 60 apa? 60 apa tanda ni? 60 apa minit tanda dok. ni? 60 minit ni tebeng sini. 60 minit. Kalau double tanda adalah saat. So 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Kalau kita boleh tulis kat sini adalah 1 degree bersamaan dengan 60 minit. Bersamaan dengan 3,600. Dah cukup dah. Okay. Cikgu tulis sini lah. Iaitu 3,600 apa? Saat. Boleh tulis kat sini. Okay. Okay. So benda ni awak dah belajar dah sebenarnya. Tapi tak apa. Cikgu recall je. Cikgu hanya untuk recall saja. Menyatakan tajuk ni kita boleh pergi laju sebenarnya. Okay. Setelah awak dah belajar dah sebenarnya. Okay. Contohnya macam mana nak baca dia. Nak baca dia macam ni. Okay. Nak baca dia macam mana ni. Okay. So kat sini dia lebih daripada apa? 30. Kan saat kan dia 30 sini tau. Betul tak? Dia 60. Kalau separuh 30 tau. So sini 50 apa? 53. Naik satu ni. So akan jadi 54 minit. Okay, 54 minit. Okay. So ni lah. Okay, ni soalan. Okay, soalan ni bagus sebenarnya. Soalan ni ada. Ada dalam MIP. Sekejap cikgu check MIP. Cikgu rasa macam tu soalan ni pernah buat ke? MIP. Oh, soalan ni lebih kurang gini. Okay. Ni soalan ni lah. Okay, kalau kita tengok soalan MIP. Dia tajuk ni lah. Siapa ada tu? Dia muka surat apa lah? Sekejap. Muka surat 125. Muka surat 125. Kita cari 125. Pak cikgu perasan soalan tu, maknanya ambil sini lah. 125. Ni dia 125. Mana? Okey ni. Dia sama je lah. Ni. Lebih kurang lah. Hak ni Winiding gini, hak ni Winiding gini. Tak apa lah. Lebih kurang lebih kurang dinding tu. Okey. So, yang ni dah betul satah. Sebab secara tidak sengaja sebenarnya awak, ini adalah soalan kebat lah dulu. Okey, secara tidak sengaja sebenarnya awak dah belajar dalam semasa tingkatan apa? Tingkatan 3, 4, 5. Secara tidak sengaja. Okey. Tidak sengaja. Mana tajuk ni senang lah. Maknanya kita dah ada prior knowledge dah soalan ni. Okey. Ni dia kata. Dulu kita belajar fungsi lah. Nanti fungsi cikgu terangkan. Okey. Kita belajar nisbah. Memang nisbah. Okey, nisbah pecahan pecahan. So apa dia kata? Saya bagi satu sudut tiru, theta bertambah, nilai tangent theta dengan sin theta bertambah. Apa yang berlaku? Cos berkurang. Okay, ni kadang-kadang kalau tu kita tidak ada masalah. Nak hafal boleh, tak berhafal pun boleh. Sebab apa? Boleh guna kalkulator. Okay, ni panggil sudut khas. Okay, ni special dia lah. Okay, yang ini boleh je awak tekan kalkulator. Okay, nak hafal pun bagus. Tak hafal pun tidak ada masalah. Cuma yang ini, kalkulator warna putih lah bagi cikgu bagus. Sebab dia akan bagi dalam set. Tak percaya awak tekan lah, tangent 30. Okay, awak tekan tangent 30. Sorry.
Tangent 30. Terus awak dapat square root 3. Oh, salah sini Tangent 30 ni terbalik Okay. Oh, maknanya nota sini salah Okay. Kalau awak tengok sini, tangent 30, awak akan dapat apa? Square root apa? Per 3 So macam biasalah, darab apa kat atas ni? Okay, darab apa? Dia ingat dah. Okay. Dah ingat dah. Okay. Dah ingat dah. Tak apa. Nanti. Sebab ada dalam soalan MIP ni cikgu pasang. Asas dia duduk sini. Ni asas dia. Soalan nombor 1 ni. Nanti siapa rajin boleh buat. Okay. So, habis sebenarnya awak dah belajar semasa tingkatan 3. Biasalah soalan mula-mula mukadimah ni panjang sikit. Okay, so sekarang ni kita tengok fungsi. Sebelum ni nisbah, sekarang ni fungsi. Apakah yang dimaksudkan dengan fungsi? Paling senang kita tengok apa? Summary kat belakang. Iaitu apa? Iaitu apa yang perlu kita kena kuasai. Antaranya, mana? Okay. Mana? Nampak Okey, hati-hati dengan soalan ni. Soalan ni cikgu yang paling cikgu tengok hak payahnya sikit adalah apa? Adalah buktikan. Okey, buktikan. Ni je kita nak belajar benarnya. Okey. Yang ni sebenarnya awak dah belajar dah masa form 3. Unit darjah dan radian. Okey, unit darjah dengan radian ni awak dah belajar semasa form 4. Betul tak? Sorry, form 4 bukan form 4. Form 5, bab 1. Okay. So, yang ini dah belajar dah ni. Okay. Yang ini dah belajar dah ni. Ada orang kata sakit. Kalau cikgu guna sakit. Awak guna benda apa benda ni? Matematik ke? Matematik. Yelah, matematik. Akronim dia. Kalau cikgu SAKIT. Aku suka tengok kartun. Ada orang buat gitu tak? Awak pakai benda? Guna ASTK. ASTK. Okay. ASTK. Cara nak ingat dia, mungkin ada manusia tu yang ingat ASTK. Ada orang tu ingat apa? Aku suka tengok kartun. Ada buat gitu ke? Tapi cikgu baca balik. Cikgu kidal tak? Cikgu ambil S dulu. SAKIT. Cikgu ambil sakit. Okay. Yang ini dah belajar dah benarnya. Dah matematik benarnya. Okay. Yang bezanya kenapa matematik ni ada trigonometri? Sebab fungsi. Fungsi melibatkan apa? Iaitu melibatkan graf. Melukis graf dengan melakarkan graf. Tengok situasi soalan tu. Setakat ni melakarkan graf. Tak ada lagi melukis. Sebab melukis biasanya guna kata graf. Sebab apa fungsi? Salah satunya kita ada graf. Bila kita ada graf, kita ada bilangan penyelesaian dia. Tu specialnya. Kat sini ada fungsi. Kalau awak tengok kat sini ni asas. Ni lebih kepada apa? Nisbah. Okay, nisbah yang awak belajar dulu iaitu nisbah trigonometri. Yang awak belajar bab 5 tingkatan 3. Okay, dan yang specialnya, mesti ada special. So yang specialnya kat sini lah. Dia ada apa? Dia ada sudut pelengkap, dia ada entiti asas, dia ada rumah majmuk, dia ada sudut gandaan, dia ada sudut separuh. Okay, so untuk tajuk ni sebenarnya dia agak panjang. Okay, dia agak panjang. Soalan dia barang je tapi penyelesaian dia agak panjang. Okay, tu je yang cikgu nak maklumkan awak. Okay. So kita tengok fungsi. Okay, fungsi sebenarnya kita dah belajar semasa form 4. Form 3. Okay, lepas tu awak dah belajar semasa matematik. Matematik cikgu nak pasti. Cikgu nak tengok lagi matematik sekarang berapa awak ada. Sekejap kita tengok Cikgu tampak tengok. Awak belajar tak kita tampak dulu. Okay. Oh, tak ada asas nombor. Okay, awak belajar dekat atas 5. Tak, cikgu nak tengok tajuk dia je.
Okey, awak dah belajar benarnya gerah. Oh, maknanya settle dah gerah ni. Awak dah belajar dekat atas 5. Bab berapa? Bab 6. Oh, sama. Ni bab 5. Ni bab 6. Iaitu di bawah tajuk nisbah dan graf. Oh, maknanya graf awak dah belajar dah. So tidak ada masalah dah. So boleh gabung dah buku matematik dengan buku matematik tambahan. Okay. So nak kabarnya bahawa tajuk ni 2 kali dah awak belajar. Dalam matematik tingkatan 3 bab 5. Matematik tingkatan 5 bab 6. So tidak mustahil benda ni kalau awak belajar, awak boleh matchkan dengan apa? Pengetahuan awak dalam matematik. Sebab ia akan keluar juga soalan matematik. Okay. So belajar fungsi trigo, 2 awak boleh jawab. Matematik boleh jawab, matematik tambahan pun boleh jawab. Okay, tu specialnya matematik. Okay, mana ada satu soal, maknanya merentas merentas. Okay, yang ini cikgu rasa boleh baca sendiri. Cikgu nak pergi yang mana penting dulu Okay, yang pertamanya adalah sudut positif dengan sudut negatif. Okay, cikgu recall dulu. Sebab sebenarnya dah belajar dah dulu ni. Sudut ada. Ni dia. Nantilah awak balik sendiri. Tak lambat. Okay. So kat sini cikgu khabar. Okay. Dalam matematik ada ni. Okay. Dia panggil sukuan. Okay. Sukuan. Kalau kita tengok. Kenapa benda ni dia baca daripada kanan ke kiri. Awak perasan tak benda ni? Benda ni dia baca secara apa? Melawan arah jam. Nampak tak? Nampak? Jam ikut mana jam? Jam ikut sini tak? Tapi yang kita baca ini adalah melawan arah jam. Ingat, sukuan yang pertama duduk antara 0 hingga 90. Sukuan yang pertama ni awak panggil apa? Sudut apa ni? Sudut tirus. Kalau orang tanya. Okey, 90 hingga 180 adalah sukuan yang kedua. Tapi 90 ni awak panggil sudut apa? Sudut tegak. Okay, dia baca daripada sini. Okay, awak kena ingat. Baca daripada kanan ke kiri. Okay, melawan arah jam. Okay, so sukuan yang kedua duduk di antara mana? Antara 90 hingga 180. Kalau kita tengok, sukuan yang pertama 0 sehingga 90. Ni awak kena pandai baca ni. Kadang-kadang soalan tak begini, cekah ni dan sebagainya. Kejap kita tengok soalan MAP. Betul lah kita buka soalan MAP, kita tengok ada buka tak cakap. Kejap ni ada. Ni ada. Diberi bla 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 ialah sudut cakah. Ambil sudut cakah duduk di sukuan yang keberapa? Tu cikgu kena tahu, awak kena tahu sudut cakah. Sebab sudut cakah adalah asah. Ni dah betul set. Ada kat sutir soalan kita boleh buat dah ni. Ni lebih kepada graf. Okey, ni lebih graf. So sudut yang pertama 0 hingga 90 bermaksud sudut tirus kat sini. 90 tegak dan tepat bermaksud tegak. Antara 90 hingga 180. Okey, adalah sukuan yang ke berapa? Sukuan yang ke? Kedua. Okey, tetapi sudut cakah antara 0 sehingga berapa? 180. Okey, dia lebih besar daripada 90 lah. Okey, maknanya gitu. Okey, dia lebih besar daripada 90. Ataupun sudut nilai dia antara 90 hingga 180. Ikutlah awak nak baca daripada mana. Ada tu 0 hingga 180 nilai dia. Okey. Tapi kalau nilai dia, katakan nilai dia 89, kita panggil dia tirus. Tapi kalau nilai dia 91, so kita panggil dia sudut cakah. Okey. So antara 180 hingga 270 kita namakan dia sukuan yang ketiga. Okey, antara 270 hingga 360 iaitu sukuan yang keempat. So sudut refleks duduk mana? Duduk bawah ni antara 180 hingga 360. So kena tahulah baca dia. Awak kena tahu baca dia.
Sebab ada dalam soalan ni. Tak percaya, cubalah nanti buat soalan, tengok dapat tak jawapan dia. Buat soalan mana? Buat soalan ni, sudut cakah ni. Okay. Next. Yang ini dulu wajib awak kena tahu. Wajib awak kena tahu. Okay. So macam biasalah. Sudut positif duduk mana? Sudut positif duduk mana? Sudut positif adalah kita baca dia daripada ini lah, ni positif. Kalau negatif, kita baca terbalik dia. Okay, kita baca terbalik dia. Baik, cikgu rasa belajar dah dalam matematik ni, cuma cikgu nak recall balik. Kalau baca daripada atas, positif. Kalau baca daripada bawah adalah negatif. Okay. Contohnya macam ni lah. Okay, contoh dia macam ni. Okay, contoh dia. Okay, awak tengok warna ni, cikgu zoom dulu. Okay, cikgu zoom dulu. Cikgu baca satu-satu. Ini kita tengok daripada kanan ke kiri ataupun melawan arah jam. Maka sini ke sini, warna oren. Warna oren bermaksud 90. 90 itu bermaksud apa? Sudut tegak. Okay. Sini ke sini. 90. Positif nilai dia positif. Ini 270. Ini satu bulatan bermaksud 360. Tapi kalau kita baca balik, balik tu bermaksud ikut arah jam, dia akan dapat negatif 90. Negatif 180. Negatif 270. Dan negatif 360. Maksudnya. Okay. Maksudnya. Okay. Next yang seterusnya. Yang ni tidak ada masalah. Boleh buat sendiri. Okay. Yang ini penukaran kita dah belajar dalam sukatan membulat. Cuma dia recall sahaja. Okay. Cuma kat sini penjelasan ni awak kena faham. Sebab biasanya dalam bila kita nak lakarkan gerah, dia akan bagi. Bila nak lakarkan gerah, dia bagi hak ni ataupun hak ni. Tak percaya kita tengok soalan MIP. Ni soalan MIP ni. Okey, kalau kita tengok, tengok. Dia bagi apa? 0 hingga pi. Syarat dia. Yang ini 0 hingga 3/2 pi. Yang ini syaratnya adalah 0 hingga 2 pi. Yang ini 0 hingga 2 pi. Habis. Okey, habis. So kat sini awak kena faham apa maksud 0 degree. Okey, theta 360. So 360 ni bermaksud 2 pi. Okey, soalan cikgu. Apa maksud 3/2 pi adik? Apa maksud dia? $270. 270. Tepat sekali. Okey, kalau pi per 2? 90. 90. Awak kena pandai baca tu. Kalau pi saja 180. Awak kena pandai baca ni. Kalau awak lambat baca ni, awak tak lihat awak nak hafal ke ataupun nak guna kalkulator ke, tidak ada masalah. Kalau awak tak faham dah ni konsep ni adalah kefahaman. Okey, sebab SPM kan salah satu adalah menguji kefahaman konsep. Kalau awak tak faham dah ni, memang tak payah buat. Sebab ini adalah asasnya. Okey, next. Okey, yang ini cikgu rasa tidak ada masalah. Contoh 1 tidak ada masalah. Okey. Yang ni dah jadi matematik dah. Betul tak? Siapa pandai baca 6.1 ni? Boleh Ni lebih ke soalan matematik dia naik ibusi sampai sini dia patah balik lagi. Kalau dia patah balik. Okay, so sini mungkin duduk sini. Ni contoh. Mungkin duduk sini. So dia patah balik. Hak ni pun sama. Dia duduk mana? Dia duduk sini. Okay, so yang ini pun sama dengan ni. Cara baca dia. Okay, yang ini pun sama dengan ni. Okay. So, hak ni duduk mana ni? Hak ni dia duduk hak mula-mula kali jumpa. Duduk sini. Hak ni, hak cikgu pakar ni, duduk mana? Duduk sini. Beza tu kan. Macam ke. Walaupun dia nilai yang sama, tapi posisi dia berbeza. Okay, contohnya hak ni lah. Okay. Cikgu guna pen warna lain.
Mana hitam katakan. Mula-mula jumpa sini tak? So mula-mula jumpa duduk sini lah. Okay, so yang ni duduk mana? Duduk sini. So kalau soalan ni keluar, awak kena pandai tackle dia. Pandai tackle dia. Okay, sebab kadang-kadang soalan ni, dia bagi awak belah kiri je. Awak belah kanan ni awak kena lokis sendiri. Tidak ada masalah. Okey je. Okey, biar kalau dia suruh apa, sketch, lakarkan tidak ada masalah. Okey, okey kalau lokis tu kena pakai petagraf lah. Tengoklah. Okey, next. Yang ni tu cikgu kata benda berulang-ulang. Yang ni awak dah belajar dah masa form 3 dulu. Ni pun sikit ada dah sini. Sebab biasanya kalau dalam kelas bila cikgu kata awak dah belajar dah dalam bab ni, awak dah akan percayanya. Percayalah. Awak dah akan percaya benda ni awak belajar. Tapi bila kan Atuk kata ada hikmah di sebalik COVID. Okey, bila cikgu kata ni buku dia kata 3 awak. Siapa nak boleh ambil kitab, tambah sudah. Sebab benda ni belajar benda yang sama. Visi pertentangan sama kau. Ada sini ada kita belajar dia. Kita belajar dah. Cuma kita belajar lebih advance. Panjang sisi bertentangan bahagian hipotenus sama. Cuma kat sini pakai sinus sebab dia tak ada theta. Kalau bila ada theta ni sudut Bila ada theta, dia panggil sin, cos. Okey, kalau tak ada, kita panggil sinus, cosinus ataupun cosine. Okey, tangent. Okey, so kena faham lah. Okey, yang ini. Okey, cuma, tu cikgu kata. Yang ini awak dah belajar. 3 ni cikgu rasa awak dah jelas. Dah belajar dalam matematik tambahan, dah belajar dalam, matematik dekat tahun 3 dan belajar matematik dekat tahun 5. So sekarang ni hak ni yang tambahan dia. Tambahan dia ni koset. Koset. Okay. Cara cikgu. Dia banyak sikit Tengok S hak tengah. So dia akan jadi apa? 1 per sin. Ni nilai yang besar kita permudahkan. Kalau set, tengok yang belah kanan sekali. Yang ni jangan tengok belah kanan, ni tengok tengah. So ni tengok belah kanan. So dia adalah apa? Huruf K, 1 per cos. Kita. Yang ni tengok yang sebelah kanan. Kanan sekali iaitu T, 1 per tangent. Cara nak baca dia. So apa maksud tangent? Tuah. Apa maksud cos? Cah. Apa maksud sin? Soh. Ingat tak? Apa maksud sin iaitu soh, iaitu oppose bahagi dengan hypotenuse. Apa maksud cah? Cos cah. Adjacent bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Apa maksud tangent? Tangent adalah tuah, iaitu oppose bahagi dengan A. Tuah, T-O-A. Cara nak ingat sama hash hypotenuse. O berlawangan, bertentangan. Hash hypotenuse. A adjacent bersebelahan. Sebelah. Ni A adjacent. Oh, sama je. Kalau tak hafal, gitu cara dia. Sebab benda ni tidak diberi dalam peperiksaan. Sebab dia adalah asas. Hari tu kita dah baca dah. Dah buat lagi ke kelas 5C belaka. Hari tu cikgu dah buat dengan kelas K2 hari tu cikgu dah bincang dah apa yang ditanya dalam peperiksaan. Dia panggil OM. Okey. Dalam bank kita panggil TP. Okey. Okey. So selesaikan kat sini. Yang ni macam biasa teori bertegraf baru boleh selesaikan. Okey. Hari ni banyak bercerita lah. So, kita akan jumpa satu keyword iaitu sudut pelengkap. Yang cikgu kata, ni keistimewaan fungsi trigo. Okey, mana dia? 44, 42, 44 dia. Ni. Iaitu apa? Sudut pelengkap. Ini istimewa. Istimewa yang kita belajar 2 ni je. Yang tambahannya. Sudut pelengkap. Yang ini istimewa. Okey, yang istimewa ni kita jumpa di mana ni? Di sini. Ni istimewa. Ni. Sudut pelengkap. Okey. Boleh faham kat sini?
Okey, apakah yang dimasukkan dengan sudut pelengkap? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Okey. Apa yang dimasukkan dengan sudut pelengkap? Dikata A dan B dikatakan sudut pelengkap antara satu sama lain. Jika A tambah B adalah 90. Jika A tambah B adalah 90. Soalan cikgu. Apakah yang dimasukkan dengan sudut pelengkap? Siapa boleh jawab? Saya tambah ke cikgu? Rasa tambah lagi. Tak capai apa yang cikgu nak. Boleh dah tu. Tapi tak sampai apa yang cikgu nak. Dia tambah jadi 180 lah. Okey, kalau tambah jadi 180, A dengan B tu duduk mana? Duduk antara tu. Antara mana? Duduk antara 0 hingga 180. Kurang tepat. Boleh dah nak jawab tapi kurang tepat lagi. Okey. Lagi. Siapa lagi yang cuba? Yang ingin cuba? Okey. So, caranya kita tengok bawah Belah garis lurus. Belah garis lurus. Pulau Kari Luru lagi. Apa yang awak jawab tu betul belaka dah. Cuma cikgu nak tahu situasi dia bila sudut pelengkap tu berlaku. Tu je. Macam begini. Bila dapat cos kurungan 90 tolak theta. Bila dapat benda gitu? Bila dapat sin. Sebab apa? Sebab benda ni tidak diberi dalam pembiasaan. Kita yang kena tahu. Kita yang kena tahu kat sini. Okay. Volunteer. Siapa yang nak cuba? Ada? Dia Dua gini. sudut bersebelahan je tu. Dia cerita dia gini cerita dia. Ya, cikgu ambil gambar rajah ni lah. Okey, cerita dia. Dia sebenarnya adalah daripada teorem Pythagoras, betul tak? Tiga-tiga betul tak? So, tiga-tiga ni kita buat segi tepat. Apa tak? Kalau sini theta, so atas dia berapa? 90 lah. Tolak theta. Nampak? Sebab apa? Sebab segi empat tepat, sudut dia adalah 90. Okey, ataupun sudut segi empat sama. Okey, so ini yang berlaku. 90 tolak dengan theta. Apa maksud theta kat sini? Apa maksud theta kat sini? Theta kat sini adalah sudut Z. Ingat tak sudut Z? Cikgu panggil dia sudut Z. Duduk sini. Okey, iaitu apa? Sini adalah 90 degree tolak dengan theta. Benda ni terhasil daripada segi 4 sebenarnya. Menghasilkan segi 3. Tu antaranya lah. Itu bagaimana nak menerbitkan sudut pelengkap. Okey. Okey, iaitu daripada segi 4. Okey, daripada segi 4. So, sebab sudut dia 90, so atas ni 90 tolak theta. So, sudut kat sini adalah 90 tolak dengan theta. Okey. So, sudut A berapa? Theta. Sudut B 90. Sudut C adalah 90 tolak theta. Okey. Boleh kat sini? Bagaimana hasil benda ni? Okey. Jika ni syarat dia ada masalah. Okey, syarat dia adalah bersudut tegak sebenarnya. Okey, bukan hasil tambah 90. Betul dah awak kata hasil tambah 90.
Tapi apa yang cikgu nak tak capai lagi. Yang cikgu nak dia terhasil daripada segi tepat ataupun segi 4 yang mempunyai sudut dalaman dia 90. Ni sudut tegak maknanya. Okey, bila jadi macam ni, tunggu pergi kat sini, pelengkap. Okey, sudut pelengkap. Sebab sudut pelengkap ni cikgu tengok ada dalam modul MIP kita. Dia pakai sudut pelengkap mana ni? Cikgu tahu mana? Cikgu tahulah. Okey, hak ni dak, hak ni cikgu rasa sudut pelengkap ni sebab dia kurang daripada 90. Okey. Ini soalan nombor 2 ni boleh jawab lah untuk ni kot. Ni. Dia panggil, dia kata apa? Cos 47. Cos 47 mana cos? Cos 47 sama dengan sin 90 tolak 47. Okeylah. Iaitu sama dengan sin 90 tolak dengan 47. So kat sini dapat apa? Sin 43. So 43 ni 0.7314. Ini kaedah soalan ni tak boleh guna kalkulator sebab diberi. Kalau diberi, cikgu kata dah, bila soalan diberi, guna apa yang diberi. Kalkulator boleh buat, tapi hanya untuk apa? Untuk apa? Untuk buat semakan sahaja. Ingat soalan, apabila perkataan diberi, wajib guna apa yang diberi. Kalau tak guna apa yang diberi, cikgu rasa gelap gambar nak dapat markah penuh. Macam soalan ni tak percaya tekan, saya kata cos 47 dapat 0.7314. Sebenarnya dia adalah sudut pelengkap kat sini. So bagaimana kita nak hafal benda ni? Ada 6 perkara. Masa matematik ataupun dalam matematik form 3, kita belajar 3 perkara je, iaitu sin theta, cos theta, tangent theta. Sekarang ni bila ambil math, tambah lagi 3. Set. Coset. Cot. So bagaimana kita nak hafal dia? Kita nak hafal dia sekarang ni. Kita nak hafal dia. Ada cara? Cara nak hafal dia adalah, ni cara cikgu Cara nak hafal dia, kita ingat perkataan SKT. SKT. Ikutlah nak ubuh nama benda. Saya apa SKT. Siapa boleh buat akronim sini? Buat winama. Macam ke tadi lah. Aku suka tengok kartun. Okay. Tadi aku suka tengok kartun tau. Aku suka tengok kartun. Aku suka tengok kartun. Awak sebut ASTK tau. Sekarang ni kita ingat SKT. Awak ingat SKT, insyaAllah awak boleh ingat sudut pelengkap. Sebab sudut pelengkap tidak diberi dalam peperiksaan. Okey, cikgu ada cara SKT ni, tapi cikgu tak mahu beri akronim cikgu sebab mengarut sikit lah. Cikgu ingat, cikgu beri kawat SKT je. Siapa nak buat akronim? Saya benda, KT Susu, kopi, teh. Susu, kopi, teh. Okey, nak baca balik. Teh, susu, kopi, susu. Okey, ikutlah nak beri nama apa pun. Okey. S ni sin. Bila sin, bawah dia set. Awak kena ingat gitu. Okey, kalau K ni, tengok K huruf belakang. Kalau T ni, tengok T huruf belakang. T huruf belakang cot. K huruf belakang coset. Okey, cikgu nak suruh awak ingat ni dulu. Ni adalah set. Okey. SKT. S, tengok hak depan sebab hidup depan. Kalau hidup tengah dengan hak belakang ni, kita tengok hak belakang sekali. K dengan T. Boleh kat sini? Boleh kat sini? K. So samalah. Kalau S, dia akan jadi K kat sini. Kalau K, dia akan jadi S kat sini. Kalau T, dia akan jadi T juga. Tapi dia jadi cot lah kat sini. Nampak tak? Atas dengan bawah sama. Sebab hidup ngelah sama duduk sini. Cot duduk sini, duduk cot duduk sini. Okay, cara menghafal ni awak kena hafal banyak kali lah maknanya. Sebab 90 tolak theta ni benda yang sama. Okay, boleh. Okay, dapat SKT bila cikgu kata sudut pelengkap ataupun SKT. SKT ni lah lagi. Awak kena buat dulu 4 benda.
Okay, S depan, K belakang, T belakang. Kalau SK, KS. Ia terbalik. Okay, kalau T ni ambil T belakang, sama kod. Okay. Okay, so hak bawah dia gimana? Terbalik juga. Kalau set kat sini, set duduk sini. Second SEK ni second maksud dia. Tapi cikgu sebut set Okay, koset kat sini duduk. Dia tukar gitu je. Hak mana duduk depan, dia akan duduk tengah. Hak mana duduk depan ni, dia akan duduk tengah. Hak mana duduk tengah ni, dia akan duduk depan. Gitu. Boleh Boleh cara ingat ni cara orang kampung je, cara cikgu lah. Okay. Cikgu panggil dia SKT. Tapi cikgu dah awak buat lah benda apa. Okay, SKT. Kalau cikgu, tu cikgu takut awak tu tukar dengan cikgu buat. Cikgu, kalau cikgu ni, cikgu sebut sakit sebenarnya. Takut awak tu tukar dengan ni. Duduk pelengkap sakit ni, cikgu buat sakit kat sini. Okay, kalau cara cikgu lah, cikgu khabar Okay, cara cikgu ingat, sudut pelengkap cikgu guna sakit. Okay, S, K, T. Bermaksud, apa? Sin, cos, tangent. Okay, S tengok S depan, K tengok K belakang. Maknanya cosec lah. T tengok T belakang iaitu cot. Hak belakang ni dia akan jadi duduk belakang sini. Cot. Okay. Hak cosec ni dia duduk mari depan. Cosec. Yang cosec ni dia sec ni mari duduk tengah. Begitu juga dengan K. Okay. Sebab dalam periksa, untuk soalan ni, formula tidak diberi. Ni contoh soalan lah. Kalau soalan macam ni, awak tekan kereta terus dah W jawapan. Salah. Walaupun dia betul. Sebab kehendak soalan adalah diberi. Cikgu kata dah, bila diberi adalah guna apa yang diberi. Cuma cara kita nak hafal dia. Okay, antara formula hak banyak hak ni lah yang diberi. Iaitu sudut pelengkap. Awak kena hafal. Kalau cikgu guna sakit sebenarnya. Sakit dua. Yang pertamanya untuk hak tadi, yang keduanya untuk sudut pelengkap. Okey. Okey, boleh. Boleh ke? Boleh bersama dengan cikgu? Boleh Dia lain orang, lain kaedah. Okey, so awak inovasilah kaedah awak tu sebab yalah daripada duduk saja fikir bagaimana kita buat. Sebab cikgu ni beza sikit dengan awak. Sebab cikgu banyak kali dah buat latihan yang pertamanya. Okay, yang keduanya apa? Yang keduanya cikgu dah biasa dah dengan soalan ni. Cikgu tengok, cikgu tahu dah. Okay, cikgu nak cuba soalan nombor 4. Boleh? Yang nombor 4 ni cikgu cuba. Okay, yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni cuba awak buat. Tapi best juga soalan ni. Sudut tiga rusak. Okay, yang nombor 2A cikgu cuba buat. 2A lah. Ke 2E payah. 2A, 2E. Okay. Cikgu buat 2E lah. Okay. Cikgu nak buat nombor 4 tu. Okay. Cikgu nak buat nombor 4 tu Ada soalan ke soalan ni? Ada ke soalan? Okay. Untuk awak, untuk pengetahuan awak, soalan ni senang sangat nak dapat dia biasanya. Paling besar kertas 2, 10 markah. Paling kecil kertas 2, 7 markah. Senang sangat nak dapat 5. Buat graf lah. Buat graf. Okay, kalau soalan tu tubik graf. Okay, insyaAllah lah tahu awak ni tu soalan tubik senang-senang. Okay. Okay. So, caranya, okay, ni katakan latihan kendiri 6.2. Okay, latihan. Macam biasalah, kita anggapkan dia kertas soalan peperiksaan. Latihan kendiri 6.2. Cikgu nak tanya, kalau cikgu buat kelas esok, ada nak masuk tak? Ke awak ada subjek lain? Kita buat latihan. Mana esok kat you? Dah, cikgu nak siang pagi. Dalam pukul 10 kot. Pos 33 tak? Esok cuti ke? Ya, esok cuti. Awak ada kelas ke? Saya ada tu. Kalau ada cikgu buat, nanti soalan cikgu post malam ni. Okay.
Lepas tu cikgu akan jemput lah kelas K2 dengan kelas form 4. Sebab cikgu nak bincang, cikgu ingat kita bincang soalan tingkatan 4 dahulu. Okey. Okey, katakan ni soalannya. Ni soalannya. Okey. So bila buat soalan ni, kalau cikgu lah, cikgu suka buat apa? Sakit. Sakit. Okey, buat betul lah. Sin, cos, tangent. Okey, untuk soalan ni cikgu duduk tengah belakang, cikgu tengah A je. Okey. So kat sini adalah, okey, sakit. Ingat hak depan pergi belakang, belakang pergi depan. So kat sini jadi apa ni? Jadi sin. Ni jadi apa ni? Ni jadi cos. Okey. So ingat huruf apa kat sini? Dia ingat dah. Huruf apa kat sini ingat? Okey. Kat sini ingat huruf apa ni? Ada feedback? Okey, cikgu. Kat mana? Okey. So kat depan ni tengok huruf depan, betul tak? Huruf depan huruf apa? Huruf S. S adalah set lah kat sini. Okey. Kat sini ingat huruf mana? Huruf depan. Ingat huruf depan. Ada K. Okey, ada K. Okey Yang ni K ni bermaksud hak depan ni, ingat huruf depan dia duduk belakang sekali. Ni duduk depan duduk depan. K ni depan dia duduk belakang sekali. Coset. Okey, tangent. Ingat huruf depan. Huruf depan ni duduk mana? Belakang sekali. Jadi cot lah. So bila dia duduk belakang sekali, dia akan duduk belakang sekali kat sini. Cot. Okey. Ni tangent benarnya ni. Ni T bukan I. Kita tengok T lah. Okey, so tangent kat sini. Theta. So 90 tolak dengan theta. Okey, cot. Cot kita ni ingat apa? Kalau hak belakang sekali. Hak belakang sekali turunlah tangent. Hak belakang sekali je. Okey, hak tengah duduk depan. Hak depan duduk tengah. Yang jadi gini gitulah. Jadi gini. Okey. So keyword dia adalah 90 tolak theta. Ingat, benda ni banyak kali awak tulis, insya-Allah banyak kali awak akan dapat. Cara cikgu sakit. Awak nak buat soya kopi teh pun boleh. Susu kopi teh pun boleh. Whatever lah nak buat apa pun. Cuma awak ingat hak depan dia akan pergi tengah pergi ke belakang. Okey, hak depan dia akan pergi, huruf depan dia akan pergi ke bawah. S sama, set lah. Okey, hak depan K dia akan pergi ke belakang, coset. Yang T ni dia akan turun ke bawah, jadi huruf belakang dia, cot. Okey, cot naik ke atas. Tangent hak atas ni turun ke bawah. Nampak? Okey, hak tengah pergi mana? Hak tengah pergi ke depan, hak depan pergi ke belakang. Kan belakang sangat, hak tengah lah, hak depan pergi hak tengah. Itu je cara nak ingat. Sebab tidak diberi dalam peperiksaan. So bagaimana kita nak selesai dia? Maka kita selesailah katakan soalan A adik So apa soalan A adik? Kita baca adik. Dia nak apa? Sin 57. Okey, so sin 57. Okey, apa maksud sin 57? Bersamaan dengan cos theta, iaitu 90 tolak theta. 90 tolak dengan 57. Wah, gini insya-Allah dapat K1. Kemungkinan lah. Ataupun P1, whatever lah. Berdasarkan atas peraturan pemarkahan lah. Okey, so kat sini baru dapat cos sama dengan 33. Daripada sini baru boleh tekan kalkulator. So tekanlah kalkulator, cos 33. Okey, iaitu dapat apa? Dapat 0.8387. Sebab apa kena buat cara gini? Bukannya tekan ke, kalau awak tekan sin 57 tu, awak akan dapat jawapan yang sama, 8387 tapi kat sini, bila soalan tu diberi, dia tak perlu, kalau soalan tu diberi, tidak ada perkataan tanpa menggunakan kalkulator. Okay, so hati-hati dengan soalan macam ni. Okay, hati-hati dengan soalan macam ni.
Okey, yang seterusnya cikgu nak pergi ke soalan nombor 2E. Okey, nombor 2E. Okey, nombor 2E. Okey, dia pening sikit Biasalah pening. Tapi nak buat gana. Awak pening-pening pun, awak boleh jawab dalam matematik tajuk ni. So, 2 subjek awak boleh cover untuk tajuk ni. Okey, katakan soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Cikgu tulis dulu apa yang diberi. Mana soalan nombor 2 ni? Ni. Iaitu tangent theta 2/3. Iaitu apa? Sudut tirus. Cikgu selesaikan hak ni dulu. Bila sudut tirus, apa maksud sudut tirus? Dia duduk sini. Duduk sukuan yang pertama tu sudut tirus bermaksud. Kalau cikgu guna apa? Sakit. S, A, K, T. Kalau cikgu guna sakit. Member awak mungkin guna ASTK. Ataupun aku suka tengok kartun. Aku suka tengok kartun. Mungkin awak boleh buat gitu. Okay, ni cara. Untuk soalan ni boleh hafalan. Hafalan. Okay. Kepada yang suka sejarah tu, kepala sejarah tu, you boleh hafal benda gini. Okay. So, dia sudut apa? Sudut tiru. Tiru bermaksud sukuan yang pertama semua positif. Sukuan yang kedua, sin je positif. Sukuan yang ketiga, tangent je positif. Sukuan yang keempat, cos je yang positif. Okay. So, kat sini semua positif. So, kat sini tarik je. A apa? Tangent bermaksud apa? Tuar. A bermaksud apa? Opposite, oppose, berlawanan dengan theta. Theta. Kenapa tiba-tiba ada theta pula? Patutnya alpha. Buat alpha. Okay. Oppose dia berapa? 2. A adalah adjunction. Adjunction dia berapa? 3. So, teorem Pythagoras. 3, 2. Sini dapat apa? Tekankan letter lah. Paling senang guna toyo awak ni. Macam je cikgu Nasa sebut Guna toyo awak. Gunalah. Okay, bila guna 3 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2. Okay, so dapat 13 kat sini. So, square root 13 lah kat sini. Ni dulu awak kena buat. Tanpa benda ni lagi payah kita nak buat lagi. Okay. So, kita dah tangent, kita dah tahu. So, kita cari apa? Sin. Tak apa. Orang kata cerewet, lambat. Bukan masalah cerewet, lambat. Masalahnya kita nak markah yang maksimum yang mungkin. Semakin maksimum markah kita, semakin tinggi keberangkalian kita nak dapat A. Okay. So, sin alpha. So, sin adalah soh, betul tak? Soh SOH. SOH. Oppose. 2. Hypotenuse. Sud 13 ataupun square root 13. Punca kuasa 13. Okay, lepas tu kita ambil apa? Cos. Ni cara cikgu lah. Ke sekolah menengah rendah ada sebutan lain, cah ni. Cikgu guna cah, sama ke awak dengan cikgu? Kalau nak sama boleh. Kalau awak ada skill awak masa tingkatan 3, guna je skill awak tu. Tingkatan 3 awak ada COVID lagi. Okay, maknanya awak masih lagi belajar Okay. Cah kat sini adalah apa? Adjunction 3. Dia matematik gitu. Dia bermula dari 1 sampai darjah 5. Okay, hypotenuse berapa? Square root 13. Selesai ini. Okay, so ilmu baru yang kita belajar, dia bagi apa kat sini? Set. Tadi cikgu kata dah tengok tulisan belakang dia. Set. S-E-K. Katakan alpha. Set bermaksud apa? 1 per cos. Apa maksud cos? Ni cos. Iaitu 3 square root 13. Baliklah. Ni inverse kan? Yang ini kena inverse lah. Okay. Selesai kita punya analisis kita. Tapi analisis ni kena tunjuk lah. Dalam kertas awak tu. Manalah tahu ada markah kat sini. So kalau cikgu, kalau nak buat analisis ni, kalau ada ruang, awak garis je. Bukan kedekut, senang nak tengok tepi ni.
Senang nak tengok kiri kanan, kiri kanan. Sebab apa? Sebab soalannya, mana soalan ni? Okey. Iaitu soalan E cikgu buat soalan E. Okey. Iaitu 4 tolak sek. Sek second memmasuk kuasa 2 alfa bahagi dengan 2 tolak sek alfa. Okey. So masuklah. 4 tolak sek bermaksud apa? Ni kita dah ada dah. Iaitu apa? Square root 13 per dengan 3. Kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Okey. Yang seterusnya adalah apa kat sini? Okey. Iaitu apa? 2 tolak dengan square root 13 per dengan 3. Yang bawah tidak ada kuasa 2. So gunalah kalkulator warna putih. Cikgu showkan guna kalkulator warna putih. Tolak je. Okey. Tolak je Okey. Pecahan. Set 3 kuasa 2 tutup kurungan bahagi. Bahagi 3 bahagi 3. Okey, so kalkulator awak dia akan bagi apa kat sini? Kalkulator awak dia bagi apa sini? Dia bagi 6 tambah square root 13 per dengan 3. Cikgu kata dah. Ingat, kalau soalan tu ada square root tak boleh duduk atas. Dia kena duduk bawah. Okey, gimana? Betul. Square root tak boleh duduk atas. Dia kena duduk bawah Ke boleh ke tinggal gini? Ada nak jawab? Betul ke nilai awak dapat dengan cikgu dapat Cikgu takut salah tekar. Yang betul dah Bahagi 2, square root 3. Dah, insyaAllah betul. Okay. So awak dapat macam ni 6 tambah square root 13 bahagi dengan 3. So apa rasionalnya sekarang ni kita nak buat benarnya? Okay. Iaitu kita darabkan dengan apa? Ingat tak square root? Ingat tak? Sekejap cikgu cari indeks log. Mana indeks log buku teks awak. Nombor satu lagi. Indeks log. Bukan. Ada buku teks. Faham. Indeks log. Sebab ni tajuk cert Bila tajuk cert, cikgu padang tu sini. Bila tajuk cert, ada pelajar dia tinggal macam ni. Bukan cikgu kata salah, betul. Tapi tak akan dapat makan penuh. Tu je cikgu boleh kata. Okey. Tengok bahagian cert. Okey, ni buku teks form 4 awak. Okey, siapa nak benda ni, khabar saya cikgu akan bagi. Okey, awak nak ada link ke ataupun awak nak soft copy pun tidak ada masalah. Beritahu je nak dalam bentuk apa. InsyaAllah cikgu akan cuba buat. Okey, tengok mana yang melibatkan pecahan. Ini tidak boleh. Dia pasti tambah tolak. Mana? Tidak ada pecahan. Tak ada pecahan. Tak ada pecahan. Mana ada pecahan ni?
Menisbah penyebut bagi ungkapan yang melibatkan se. Nombor yang mempunyai penyebut nombor tidak bernilai seperti ada se bawah ni. Dengan M dengan N ialah integer hendaklah ditulis dengan menisbahkan penyebutnya. Peraturan menisbahkan penyebutnya apa ni? Bla 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 bla. Okey. Nampak tak? Oh, maknanya jawapan boleh duduk begini lah. Oh, sorry. Ni lah jawapan dia tau. Apa jawapan buku lain lah? Jawapan buku teks lain. Dapat 23. Tak apalah jawapan buku teks. Sorry maafkan cikgu. Cikgu balik lah pula ni. Maknanya cert tak boleh duduk bawah. Kalau cert duduk bawah, dia kena darat dengan apa? Cert conjugate dia. Dia kena darat dengan cert conjugate dia. So sekarang ni bila kira. Dapat macam ni. So ni lah jawapan dia. Tinggal macam ni dah memadai. Okay. Itulah maknanya. Make sure tekan kalkulator dengan betul. Okay. 6, 12, 6, 36. Tolak dengan 11. Okay. Boleh Okay. So, cikgu tengok balik lagi. Okay, yang lain ni homework awak lah. Nombor 1, nombor 3. Okay, nombor 1 dengan nombor 3 ni adalah homework awak. Okay, supaya awak faham kat sini. Okay. Ada soalan nak tanya? Saya kuat tidur. Siap kahwin Tom Yang. Ada sini. Siakap kahwin Tom Yang. Soh kicap tirang. Whatever lah. SKT adik. Sorry cikgu nak baca. Saya kuat tidur. Boleh juga. Saya kuat tidur. Okay, sorry cikgu dah baca dia. Beres. Berapa kehadiran kita ramai? Banyak tapi sekejap kita check kehadiran kita. Sekejap ya. Tapi dah ramai dalam ni. Kehadiran kita Kedua. Apa baru tu nama ni? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Apa cikgu? 1, 2, 3, 4, 5. Sebab cikgu tengok sini ada 22. Maknanya ada yang masuk tak masuk. Yang masuk dia nama je Dah. Okey, tidak ada masalah. Nipu pun tidak ada masalah. Okey, nak cikgu rugi pun. Nak tunjuk bahawa ada yang masuk tulis nama sahaja. Lepas tu hilang. Entah kenapa. Okey, yang seterusnya. Okey, masih lagi menentukan nilai nisbah bagi sebarang sudut. Yang pertamanya dia kata menggunakan kalkulator. So bolehlah. Cuma cara ni lah. Yang ini hati-hati ni. Yang ini hati-hati. Pakai shift koma-koma Shift titik koma-koma. Awak tekan shift titik koma-koma tu akan tubik lah. Minit dia berapa. Ni minit dia. Okay. So yang ni guna kalkulator je sebenarnya. Okay, yang ini menggunakan diagram. Yang ni lebih kepada matematik dah aku rasa. Tapi tak mustahil soalan tu boleh keluar. Yang ini menggunakan bulatan unik. Okay, ataupun diagram cikgu panggil dia. Okay, yang ketiganya menggunakan nisbah, menggunakan sudut rujukan. Okay, yang ini lah biasanya. Yang ini biasanya ditanya dalam peperiksaan. Okay, so tanda bagi ni dia ada sin y, cos y. Ni yang baca tinggi lah. Ni cikgu kata tadi. Okay, sakit. Cikgu guna sakit. Sakit. Ataupun aku suka tengok kartun. Whatever lah. Yang ni. Aku suka tengok kartun ni, awak kena ingat.
Ingat, dia sangat penting kalau melibatkan sudut. Melibatkan sudut. Okey, yang ni pun sama. Okey, baca menggunakan segitiga bersudut tegak. Ya sama je, bab benda yang cikgu bincang ni, ia akan berulang-ulang. Cuma yang kaedah yang cikgu biasa guna, yang cikgu tengok yang sering masuk dalam peperiksaan, bila ada perkataan tirus, cakar, refleks ke apa ke, hak ni lah. Kaedah yang ketiga. Okey, tapi kadang-kadang kita gabung kaedah yang ketiga dengan menggunakan kalkulator. Kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua ni jarang cikgu guna. Kecuali dia bagi, kita kena gunalah. Okey. So ada beberapa kaedah. Okey, menggunakan segitiga bersudut tegak pun boleh. Okey. Boleh. Yang ni awak baca sendiri ni cikgu kata. Sudut special, betul tak? Awak dah belajar dah sebenarnya semasa tingkatan 3 bab 5 ni. Ni. Kan kata cikgu ya ke? Ya ke ni ya ke? Maknanya mana jumpa jari pula. Maknanya sudut dia. Benda ni awak dah belajar 2 tahun dah. 2 tahun. 2 tahun yang lepas. So maknanya ada masa lah untuk memahami. Okey, untuk memahami sesuatu benda ni. Ya Allah, kat mana pula ni? Tu cikgu cuba minta nak mengajar tingkatan 1, nak mengajar tingkatan 2, bukan apa. Cikgu pun nak tahu apa hubungan matematik dengan matematik tambahan. Inilah yang awak belajar dulu. Ni. Sudut ni. Okey, dalam matematik tambahan pun ada. Cuba kita tambah lagi 3, samalah. Cosec, sec, cot. Okey, apa maksud cosec? 1 per apa cosec? 1 per sin, sec 1 per cos. Cot bermaksud 1 per tangent. Cuma kita tambah je ni. Ni dapatan dia daripada sini ke sini. And then baca. Ni kaedah lah. Lama dah guna kaedah ni. Kosong ni kan tangan kita kan dia ada ruang dia. Apa panggil? Ruang chamber ni kan. Ni lah. 0, 1, 2, 3. Lepas tu daripada atas 1, 2, 3 kosong kat ibu jari. Daripada depan ni naik daripada jari kecil ni. Jari dia aku sebut pergi ke ibu jari. Lepas tu patah balik daripada ibu jari pergi ke jari hak ni. Clicking ke benda panggil ini sudut keras lah. Banyak kaedah dia. Yang ini tidak ada masalah. So sedikit latihan yang cikgu nak beri kawak sebelum berakhir kelas ni. Yang seterusnya cikgu nak awak buat soalan ni. Ni. Menggunakan nisbah trigonometri. Apa maksud nisbah trigonometri? Apa maksud? Ni nisbah dia. Ni pun tunjuk ni. Ni. Ni nisbah dia. Nisbah trigonometri. Ni yang kita belajar. Yang ini nama dia. Yang cikgu kata. Nisbah trigonometri. Menggunakan yang ini, jawab soalan ni. Cuba jawab soalan nombor 3. Buatlah dalam buku latihan nanti. So cikgu cuba berhenti kat sini dulu. InsyaAllah cikgu nak tanya awak. Boleh ke cikgu nak buat kelas pada hari apa? Hari esok lah. Hari Selasa. Sebab esok kita cuti. Cikgu pun ada sedikit ruang. Boleh ke? Kalau pukul 10 cikgu buat kelas dalam masa sejam hingga 2 jam. Boleh je. So cikgu booking dulu lah esok pukul 10 hingga pukul 12. Ataupun 10 hingga 11.30. Soalan insyaAllah cikgu akan bagi malam ni paling lewat. Soalan dah ada dah. Cuma tunggu cikgu compile je.
Untuk ulang kaji sahaja. Bukan tajuk ni, tajuk form 4 Tajuk form 4. Okey, itu saja daripada cikgu pada hari ini. Jangan lupa tulis nama siapa yang belum dan kita akan jumpa nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih you. Assalamualaikum. See you. See you. See you. Cikgu.